Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم صدق الله العظيم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin rabbal alamin. Yang dihormati lagi dikasihi pada tuan imam yang bertugas pada pagi yang mulia ini, seluruh ahli dan kuasa, para imam, para bilal, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia serta inayahnya pada pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan bersua muka, diberikan kesempatan, diberikan nikmat iman dan Islam, kelapangan masa dan juga kesihatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadikan ianya suatu asbab sebagai perkara yang dikatakan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah taala. Usaha-usaha yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memandangnya dan akan diganjarkan dengan pahala yang besar di atas usaha-usaha kita ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita akan sekali lagi untuk kita berkongsi dalam kitab Maza yakni Intimak lil Islam. Apa artinya saya ataupun aku menganut agama Islam? Ya. Yang mana sebelum ini kita telah berkongsi ataupun kita telah membincangkan berkaitan dengan bab yang pertama, saya mestilah Muslim dari sudut akidah. Dalam nombor yang keberapa? Item yang keberapa tu? Siapa bertanda? Yang ketiga. Kalau yang ketiga sebutkan saya mestilah beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan rasul-rasul. Baik. Saya mestilah beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan rasul-rasul dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan mengajar manusia supaya mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian mereka. Itu dia. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi-nabi, para rasul pada permulaan kehidupan manusia, yakni Nabi Adam AS, sehinggalah nabi yang terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah untuk apa? Untuk diturunkan mereka ini dan bagi mereka kitab-kitab dengan tujuan mengajar manusia, ya,
mengajar manusia untuk mengenali Allah Ta'ala, untuk kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk mentauhidkan Allah dan menolak kekufuran. Itu adalah matlamat utama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan akan nabi-nabinya, yang mana nabi-nabinya ada di antara nabi-nabi yang disebutkan bahawa diturunkan ataupun suatu risalah kepada mereka untuk diri mereka semata-mata, dan para rasul diturunkan kepada umat yang ramai. Dan kewajipan kita untuk mengenali para nabi ini ada 25 rasul, 25 orang itu yang wajib kita kena kenal lah. Dan disebutkan bahawa ada 300 lebih para nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan itu tidak perlu kita mewajibkan untuk kita mengenalinya. Tapi 25 rasul ni kita kena kenal. Siapa yang tak kenal dia kena nyanyi, dia kena nyanyi. Takut tak kenal juga nanti. Kalau tak nyanyi dia tak kenal, kalau nyanyi baru kenal. Adam, Idris, Nuh, Salih, baru tu ingat. Kalau tak nyanyi tak ingat dia, kan? Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, matlamat utamanya ialah untuk apa? Untuk mentauhidkan akan segala setiap umat Islam ini dan menghilangkan kekufuran kepada mereka, supaya mereka tidak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah, dan sentiasa mereka diperingatkan. Sebab tu kalau kita tengok apa yang berlaku pada kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu, semua para rasul, para nabi, di kalangan mereka ini ada umat-umat mereka yang tersendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan rasul, dan rasul ini buat kerja juga. Kerja mereka ialah mengingatkan akan umat-umat mereka. Dan kita sudah mempelajari akan kisah-kisah apa yang berlaku di kalangan umat Nabi yang terdahulu. Banyaknya perkara-perkara yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bala. Sebab yang diturunkan bala disebabkan apa? Kederhakaan kepada Allah Ta'ala, melakukan perkara-perkara yang diberkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengkufurkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sebagainya, kan? Jadi kita ni kena ambil pengajaran. Segala apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu semuanya adalah pengajaran bagi kita. Kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu yang telah dimuatkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Nabi SAW juga banyak menceritakan kisah-kisah umat-umat Nabi yang terdahulu kepada sahabat-sahabat. Banyak Nabi cerita. Kalau kita tengok dalam hadis, ada banyak kisah-kisah yang tak diceritakan dalam Quran, tetapi Nabi cerita kepada sahabat-sahabat. Kisah orang-orang yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, yang ingkar dengan perintah Allah SWT, bukan sekecil-kecil dosa buat. Bahkan menjadikan suatu kebiasaan dan menjadikan suatu perkara yang dikatakan majoriti manusia melakukan kerosakan atas muka bumi Allah SWT, sehingga diturunkan bala yang begitu berat, bala yang begitu dahsyat kepada mereka. Tetapi hari ini kita tengok tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang berlaku umat Nabi Muhammad SAW tidak menjadikan ianya suatu pengajaran kepada kita dan iktibar. Tak jadikan iktibar, tak berasa takut, tak berasa heran, sebab bagi mereka itu adalah kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu untuk mereka mengetahuinya. Sebab kisah-kisah Nabi yang terdahulu bukan untuk kita tahu, bukan hanya untuk kita mendengar kisah-kisah cerita-cerita yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim, yang diterangkan oleh ulama-ulama kita, bukan untuk itu. Tetapi kisah-kisah itu ialah menjadikan pengajaran kepada kita, iktibar, supaya kita sentiasa menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang beringat. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Yunus, kaum Nabi Musa alaihissalam, kaum Nabi Isa,
dan berbagai-bagai lagi Nabi yang terdahulu, mereka-mereka ini diberikan ujian-ujian yang begitu berat dan syariat-syariat mereka yang tersendiri. Mengetahui asal usul mereka dan ke mana mereka akan kembali, itu yang penting. Itu yang paling penting. Asal usul mereka, siapa yang jadikan mereka, dan mereka akan dikembalikan di mana. Itu dia. Ke manakah mereka akan dikembalikan? Tapi kalau kita katakan perkara ini secara umum, kita tahu di negara-negara matahari terbenam, kan, mereka tak mengaku adanya Tuhan. Etis, ya, golongan etis, mereka tak mengaku mereka adanya Tuhan. Bagi mereka, kejadian mereka ini semula jadi sendiri, dan akan pergi pun sendiri. Mati lepas mati tak ada apa dah, matilah. Sebab itu mereka merasakan kehidupan mereka ini adalah suatu syurga, dan mereka boleh buat apa saja. Dia boleh buat apa saja. Kalau kata nak buat maksiat sungguh-sungguh. Nak buat benda dosa-dosa ni, buat sungguh-sungguh dosa. Hak mana mereka suka, nak hawa nafsu mereka gembira, seronok, mereka akan buat. Sebab bagi mereka tiada Tuhan. Dan Tuhan tiada, tak ada Tuhan. Mereka boleh buat apa saja. Jadi kalau tak buat sebelum mati, rugi bagi dia. Melepaskan peluang bagi mereka untuk merasai manisnya maksiat itu. Itu dia. Tuan-tuan, macam Allah SWT, walaupun kita sebut perkara itu berada di luar negara, jauh kita rasa, tapi sebenarnya pahaman-pahaman itu juga sudah pun tersebar di negara kita. Pahaman-pahaman etis, ajaran sesat jangan sekap lah dekat negara Malaysia kita. Dan pengikut ajaran hadi minallah, kan, dia boleh bebas menyebarkan doktrin sesat dia di dalam YouTube. Dalam YouTube, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah, saya cerita dulu, ada parent pelajar saya yang sesat, tak makan daging, ingat tak? Itulah salah satunya, seorang ni daripada pengikut dia. Dan bila saya nasihat kepada isteri, dia kata, tolong nasihat suami puan jaga akidah. Kalau puan sayang dengan isteri puan, suami puan, puan nasihat elok-elok, bagi tahu dia, cakap elok-elok, berkaitan dengan akidah ni, esok binasa kan, tak ada apa-apa bagi dia. Dia jawab balik, dia kata tok syekh dia, ilmu dia lagi hebat dari ustaz yang nak nasihat itu. Sudah katakan, tok syekh dia tu, yang tuan-tuan tengok tu lah, yang viral tu lah, yang ada silap tu, kan dia keras macam tu, pokok tak jadi apa tu. Betul tak betul, wallahu a'lam, kan. Tapi orang-orang macam ni, dia menggunakan sihir, dan sebagainya untuk menarik penganut-penganut dia. Itu dia, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya juga beriman bahawa Rasul terakhir di kalangan Rasul-Rasul yang mulia itu ialah Nabi Muhammad SAW, yang Allah kurniakan kepadanya Al-Quranul Karim sebagai satu mukjizat yang berkekalan. Bahawa Nabi SAW ini mukjizatnya Al-Quranul Karim. Mukjizatnya adalah apa dia maksud dia? Daripada perkataan maksudnya ajaz, maksudnya melemahkan. Kalau kita biasa tanya mukjizat apa? Mukjizat tu satu kelebihan, satu power yang lebih. Tapi ialah mukjizatnya ialah yang melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan para musuh. Musuh akan dilemahkan dengan sebab apa? Dengan hujah-hujah yang datang daripada Al-Quran, dari dalil Al-Quran, akan menewaskan segala fakta, akan menewaskan segala tohmahan, akan menewaskan segala fakta-fakta yang mereka bawa. Itu Al-Quran. Dan Quran ini membawa kepada suatu kebenaran. Sebab tu kita sebutkan bahawa kalau orang kafir dicuba nak merosakkan Al-Quran, mengkaji Quran,
mereka cuba buat untuk mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran, maka mereka pastinya tidak akan menjumpa, bahkan mereka akan menjumpa akan kesempurnaan dan jawapan daripada persoalan-persoalan yang timbul daripada kitab-kitab Injil mereka dan kitab-kitab yang mereka anuti. Itu pun. Sebab itu kita katakan bahawa apa yang berlaku di kalangan padri-padri di luar negara sana, apabila mereka suka buat kajian dengan Quran, dan bila buat kajian dengan Quran ini, bukan ianya menambahkan satu kebingungan dan persoalan kepada mereka, tetapi menjadikan ianya satu jawapan, dan mereka ini masuk kepada agama Islam, masuk Islam, convert kepada Islam sebab pengkajian-pengkajian yang mereka telah lakukan. Sebab itu kelebihan bagi orang-orang yang dikatakan orang-orang barat. Orang barat, kenapa orang barat kebanyaknya mereka masuk Islam? Antaranya adalah mereka ni suka membaca. Mereka suka membaca, mereka suka membuat kajian. Tetapi kita yang orang berada di timur ni, di Asia Tenggara ni, Asia ni, kita kurang membaca ni, kurang. Tak seperti mana mereka-mereka yang berada di luar-luar negara sana. Kalau di negara Arab begitu juga. Kalau di negara Arab, kalau tuan-tuan biasa pergi dekat Mesir, kalau tuan-tuan pergi dekat negara Arab, mungkin ada suasana budaya mereka suka membawa buku. Bahkan kalau mereka naik kenderaan awam, mereka akan baca buku. Baca, seronok kita tengok. Kita pun tengok, bila tengok suatu environment bi'ah begitu, kita pun terasa, aku nak bawa buku lepas nak baca jugalah. Dalam bas, dalam perjalanan naik bas dan sebagainya, baca buku. Bahkan baca Quran. Kebiasaannya baca Quran. Dia bawa Quran, buku kecil tu. Quran kecil dia bawa, letak kat sini, dia baca. Masya Allah, satu adat ataupun budaya yang sangat baik. Sebab itu budaya-budaya seperti ini di barat sebagainya, mereka budaya-budaya ilmu, budaya-budaya selalu memperbincangkan berkait dengan ilmu-ilmu, dengan Quran, dengan persoalan-persoalan yang timbul mereka ada sesi soal jawab, forum dan sebagainya. Memang cukup banyak bercambah di negara barat. Sebab itu orang barat, penguasa-penguasa barat yang berada di negara-negara barat lah, mereka cukup takut dengan perkembangan yang berlaku ini, dan mereka sentiasa menyusun strategi. Menyusun strategi untuk bagaimana untuk menjatuhkan agama Islam, bagaimana untuk memadamkan cahaya Islam itu supaya tidak sampai ke hati-hati orang kafir yang berada di sana, sehinggalah mereka boleh masuk ke dalam agama Islam. Itu yang menakutkan mereka. Sebab itu tengok, mereka cuba buat macam-macam karikatur, mereka cuba buat filem-filem, filem-filem berkait dengan penghinaan kepada agama Islam, penindasan-penindasan, kezaliman-kezaliman yang mereka cipta, yang datang daripada, bila sebut Islamnya penganas, sebut Islamnya Al-Qaeda, bila sebut Islam je, Islam ni menzalimi perempuan, bila sebut Islam ini tidak adil dan sebagainya. Maka semua itu ditanamkan. Semua itulah tujuan-tujuan untuk menanamkan suatu fikrah ataupun pemikiran kepada umat rakyat-rakyat mereka, masyarakat mereka ini, supaya menjauhkan agama Islam daripada mereka takut terpesona dengan Islam, dan ataupun dijinakkan hati mereka sehingga mereka masuk Islam. Sebab tu tuan-tuan, mati Allah SWT, kita tengok keadaan itu terus berterusan sehingga pada hari ini. Tetapi kepada kita tidak. Kita di Malaysia tidak begitu. Maka kita pada hari ini, datanglah apa semua datang daripada media sosial dan sebagainya, semuanya kita harung ambil. Semuanya harung ambil. Semua sibuk nak buat TikTok, semua sibuk nak buat konten-konten yang pelik-pelik. Konten yang pelik-pelik, tarik rambut orang, tarik tudung orang, apa lagi, macam-macam, tak tahu nak sebut, dah banyak sangat. Yang terbaru ni bergelek pula dah dengan nak buat dangdut apa semua. Nak meniaga, tapi nak meniaga tu, cara meniaga tu, ya Allah, dia nak kena buat konten-konten yang pelik-pelik, konten-konten yang bagi orang marah, orang benci. Tak apa, jatuh maruah tak apa, janji harta banyak, duit banyak daripada benda orang tak suka tadi tu. Dia guna cara barat. Buat benda-benda yang orang tak suka. Bila orang tak suka, orang marah ni, orang nak tengok. Dan yang penting viewer tu, nak tengok. Bila kita buka je view banyak tu, maka kat situ dapat banyak duit dah. Tu cara zaman akhir zaman ni, orang dah tak kira maruah tu. Maruah itu boleh dipijak, boleh dijual beli. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Rasul ini adalah kana khulhul Quran.
Maknanya Nabi ni akhlaknya Al-Quran. Bila sebut Nabi je, bila nampak Nabi tu, nak orang kata itu Quran. Quran yang bergerak. Al-Quran yang bergerak. Kerana apa? Nabi menterjemahkan segala apa yang ada dalam Quran tadi dengan akhlak dia. Perbuatannya, percakapannya, tidak tanduknya, semuanya datang daripada Al-Quranul Karim. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi ataupun katakan masyarakat Arab pada ketika itu yang masih lagi memeluk Islam, apa yang berlaku? Apabila mereka melihat keindahan Nabi SAW, akhlak Nabi SAW, mereka terpaut dengan apa nama? Dengan akhlak Nabi SAW, maka mereka masuk agama Islam. Kan minat tengok Nabi SAW juga. Terus masuk ke dalam Islam. Bagaimana kalau kita tengok kisah yang berlaku di antara Sayyidatina Khadijah dan juga khadamnya yang bernama Maisarah. Biasa tengok kan? Biasa tengok. Nah, Maisarah. Maisarah ni bukan lelaki tetapi perempuan. Khadam kepada Khadijah. Yang mana sebelum tu Khadijah dia bagi tahu, dia tanya kepada, dia bagi tahu, dia berkenan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia hantar perisik. Merisik. Kita kalau merisik ni kan kita biasa kalau adat Melayu datang merisik tu datang rumah kan. Tujuan kami datang ke rumah ni kan nak melihat kumbang ke bunga ke, saya tak pandai nak sebut. Melihat bunga ni dah di saya tak tahu nak sebut. tak reti nak berbunga-bunga tu. Kan biasa kalau orang kata ustaz, boleh tak jadi orang tengah? Boleh, tapi kalau saya jangan selalu saya ceramah kuliah tazkirah, jangan jadi macam tu je. Saya tak pandai nak berkiah-kiah tu, nak berpantun-pantun. Yalah saya faham, direct lah. Kita orang datang ni nak minang. Senang. Tak ada dah nak berpantun-pantun, memang tak reti, minta maaf. Terbelit lidah saya kat situ. Kan? Minta maaf. Direct je. Senang cerita kan. Allahumma salli. Okey, baik. Jadi Maisarah ni diperintahkan untuk daripada Khadijah tadi untuk merisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merisik. Apa dia? Sebab pada ketika itu Nabi SAW bekerja dengan Siti Khadijah, menjual barangan dagangannya. Lalu apa berlaku? Maisarah ini diperintahkan oleh Khadijah. Okey, dia Khadijah kata, boleh tak tolong tengok, kau ikut sekali. Kan? Kau ikut sekali. Bersama dengan siapa? Dengan ni Muhammad ni. Dia bawa barang aku. Tengok dia macam mana keadaan dia, macam mana kerja dia. Maisarah pun ikut dalam rombongan kafilah berdagang Nabi Muhammad SAW ke Syam. Apa berlaku? Lepas dalam beberapa hari bersama dengan Nabi Muhammad SAW, bila pulang tibanya, kan dia berjumpa dengan Siti Khadijah untuk memberikan laporan. Apa laporan yang mengejutkan Siti Khadijah? Kan Maisarah kata, wahai tuanku, maknanya Siti Khadijah tadi, aku tak boleh nak kata, tak boleh nak sebut, nak boleh ungkapkan dengan hati dan perasaan aku, kerana aku pun jatuh cinta dengan akhlak dia. Aku jatuh cinta dengan akhlak dia. Aku tak tahu nak cakap, aku tak tahu nak sebut macam mana manisnya aku, berbunga-bunganya hati aku duduk dengan orang macam ni. Sampai ke tahap tu berbunga-bunga. Kita ada bunga-bunga tak kalau kami duduk ni, kan? Bukan berbunga, bunga juga tai ayam mungkin. Tak adalah tergurau je. Mungkin berbunga. Tak adalah kita, kalau kita baik dengan kawan-kawan kita duduk, tak adalah sampai berbunga-bunga, tak ada. Sonok-sonok jumpa, mengetih, mengopi sekali, okey sonok kan, sembang-sembang tempuk meja pun sonok kan. Tapi tidak sampai berbunga-bunga. Ini hati dia, sampai aku jatuh cinta dengan dia. Jatuh cinta tu bukan macam game zaman sekarang, bukan. Tapi jatuh cinta tu jatuh dengan jatuh suka kasih kepada seorang sahabat, seorang lelaki yang mana cinta kerana akhlak dia yang sangat dahsyat, yang sangat hebat, yang tak boleh diungkapkan dengan perkataan. Sampai ke tahap tu. Sayyidatina Khadijah dengar, agak-agak kalau perempuan, kalau lelaki bercakap, dengar cakap begitu, kalau perempuan macam mana? Feeling lah. Sebab itulah Sayyidatina Khadijah jadikan orang tengah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kan? Sampailah Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Itulah kisah di antaranya bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itu kalau kita nak kenal kawan kita yang baik dan sebagainya, dan kita kena bersama dengan dia, bermusafir dengan dia. Betul tak? Itu cara dia. Kita kena kenal seseorang tu, kita kena duduk bersama dia, bermusafir. Kalau kita baru kenal, sekali jumpa dia, kita tak kenal lagi kan. Tapi kalau duduk 3-4 hari, duduk kenal dengan dia. Sebab tu ada ulama menyatakan bahawa kalau kita ni nak tahu kita ni baik tak baik, bukan dalam masjid dan surau. Betul tak? Main surau, betul tak? Sebab kalau kita nak kenal kita ni baik tak baik, kita bukan kat masjid, kat surau, bukan. Sebab kat masjid ada tak orang samsing mari gedebe, buat gedebe lepas mayang? Tak ada. Itu kat tahfiz kan, datang pakai seluar pendek, kasut Converse kan, aku jaga satu bangunan 2,000 orang. Duduk gangster tunjuk, duduk cerita, duduk cakap 2,000. Padahal bukan dia jaga orang 2,000, dia termasuk sekali dia kena jaga tu. Dia orang yang masalah tu itu. Bukan dia jaga, dia pun termasuk sekali orang-orang dalam tu. Tak tahulah banduan ke apa, wallahu a'lam. Kan? Duk bangga itu. Baik. Ulama kata apa? Bukan dalam masjid dan surau. Sebab kat dalam surau masjid ni, ada tak? Semuanya juruh belaka. Betul tak? Assalamualaikum. Kan? Elok baik je kan. Warak dua barakah macam saya kan. Nampak kan? Warak dua barakah baik je kan. Kan? Bercakap kan elok pakai kitab, baca Quran, baca hadis semua terang. Takkan ustaz-ustaz cakap benda-benda bukan ni. Kan? Maki hamun orang kan. Cakap yang tak elok sebab semua elok-elok baca Quran elok je kan. Betul tak? Elok je jumpa Assalamualaikum semua kan. Tapi ulama kata cuba tengok di dalam rumah. Tu dia. Kan? Ni kita kena muhasabah lagi. Sebab Nabi kata ana khairukum min ahli wa ana khairukum min ahli. Kan? Berlemah lembut, sebaik-baik kamu adalah mereka-mereka yang berlemah lembut dengan ahli keluarganya. Sesungguhnya aku adalah yang paling lemah lembut bersama dengan ahli keluarga aku. Lemah lembut tu bukannya kalau isteri kata saya alhamdulillah lah ustaz, suami saya memang lemah lembut orangnya. Lemah lembut je, masak elok, ya. Awak nak apa tu? Kan? Itu bukan lemah lembut, itu ponde. Kan? Bukan lemah lembut itu. Tak, lemah lembut yang disebut tu lemah lembut baik cakap je, elok perwatakan dia kan, cakap dia dalam keadaan tenang kan, walaupun dia serius tapi dia ada orang kata apa, prinsip-prinsipnya yang betul, tidak dia suka tengking-tengking, marah-marah kan. Betul tak? Itu dia, maknanya kita kena muhasabah lah situ kan. Sebab itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bila kita ikut, itu adalah antara yang menyempurnakan iman dan akhlak kita itu sendiri sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang kita kan biasa dengan kawan-kawan kita baik kan, elok cakap kan, tapi bila balik rumah lain macam pula kan. Dia punya marah tu lain macam kan, muka dia mungkin biasa senyum saja kan, main manis muka, tapi muka kat rumah dia macam kelat sikit. Kelat, apa hal abang nak beli gula, tergigil-gigil sikit nak cakap kan. Contoh kan. Lalu je dalam Shopee, abang nak beli ni, sorry lah, minta maaf nak cakap. Kan. Jadi begitu. Kalau isteri tersilap contohnya kan, buat air kopi terbubuh garam. Agak-agak marah macam mana? Seminggu kan, bab garam dalam minuman. Marah sehari, marah kan. Duduk kejap, marah serius, ulang balik, terulang, teringat je sebut balik, apa dah ada. Jadi kalau kita orang yang orang kata apa, hati kita, jiwa kita yang tulus sempurna iman, kita akan jadi sabarlah. Sebab dalam banyak-banyak bulan, sebulan sekali saja terbubuh garam dalam minuman, kan, bukan setiap hari, sebulan sekali saja. Contoh ni contoh. Kan, saya pernah dengar satu kisah seorang Allah Masmat, seorang alim ulama lah, ya. Dia hidup lebih kurang 100 tahun lebih umur dia meninggal dengan perwatan dia, akhlak dia yang baik dengan isteri dia kan. Dia memang biasa tak marah, dia akan cakap elok-elok, kalau nak tegur isteri dia elok-elok. Ini sukar untuk kita buat kan, baik-baik cakap kan. Bila dia kata ni cerita pasal kopi termasuk buah garam, orang dulu kan,
dapur kan gelap. Kan? Tak dapat beza. Zaman kita cerah menerang, mungkin tak ada masalah tu. Tulis pula tu sugar kat situ. Tapi jangan sampai semut yang ubah tu, ubah sugar ke garam tu, silap. Dia pun bancuh, bubuh dan tapi nak ceritanya akhlak dia. Dia buat macam Nabi SAW juga. Kan? Nabi macam mana Nabi kan? Okey. Dia ambil, minum air kopi, masin. Dia minum, dia senyum. Dia letak, dia senyum. Dia senyum. Dia kata, hari ni, kopi pagi ni masin deh. Kata. Pagi ni masin. Isteri dia pun, Allah terkejut. Minta maaf lah. Tersiap. Kan? Minta maaf. Kalau kita kakak macam mana? Kalau saya, sambung ke kan? Apa ni? Sembuh tu, garam bubuh ni tak buta ke awak ni? Dah tua ke teruk sangat ke apa ke? Kan? Tak beli spek, saya dah beli spek. Kan? Marah pula kan? Itulah alasan sebab abang suka lepak kedai kopi. Gitu. Kan? Contoh kan? Jadi isteri tak boleh marah. Gitu. Okay. Sebab dia akhlak Nabi SAW. Nabi begitu juga keadaannya. Apabila Sayyidatina Aisyah memasak sup, dia buat sup lah kan, dihidangkan Nabi. Kemudian Nabi rasa masin, ya Rabb, kan, masin sungguh. Kemudian dia tak marah, kan, dia tak marah. Kemudian dia merasa, lepas tu dia panggil, mari siku duduk sini, kan, cuba rasa. Dia pun suap ke mulut Sayyidatina Aisyah. Apa berlaku? Dia rasa, Allahu Akbar, minta maaf wahai Nabi, kan, aku terbubuh lebih, minta maaf sangat. Dia minta maaf sangat, kan. Kalau kita maaf tak apa. Kan, marah pula kau minta maaf. Yang ni kecil pun. Itu maknanya akhlak tu kan. Maksudnya termasuk dalam kaitan erti kata akhlak kita dengan Nabi Muhammad, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun nampak kecil, mudah je, remeh je nampak benda tu, alah senang je, bentuk kecil je, tapi sebenarnya sukar untuk kita buat. Sebab tu akhlak Nabi SAW ini tidak boleh terungkap dengan kata-kata. Yang apa yang kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, yang kita baca dalam kitab-kitab yang ceritakan berkaitan dengan akhlak-akhlak Nabi SAW, nampak macam mudah ala akhlak. Kalau kita belajar dekat sekolah, subjek yang paling senang ialah subjek adab Islam, ataupun subjek akhlak Islam. Tak percaya tanya pelajar kita sekolah kafar, sekolah agama, SRA, apa yang senang belajar dalam subjek ni? Akhlak Islam, adab Islam. Senang saja, boleh fikir sendiri. Kalau makan yang baik ialah kita basuh tangan dulu. Kalau makan kita sebut ucap alhamdulillah. Kalau gini dengan mak macam ni, dengan ayah macam ni, senang mudah. Tetapi nak mempraktikkan dia, nak mengamalkan dia, Masya Allah tabarakallah, suatu perkara yang sukar untuk kita laksanakan. Sebab itulah Nabi SAW ini adalah manusia yang Allah jadikan manusia yang sangat terbaik, yang sangat hebat perwatakannya, akhlaknya, budi bicaranya, segala perkataan perbuatan dia, Masya Allah tabarakallah. Sebab tu kalau disebutkan, kalau kita ni boleh bertemu dengan Nabi SAW, kita tengok saja sekujur tubuh batang tubuh Nabi Muhammad SAW sudah mengalirkan air mata kita sebab melihat Nabi SAW. Belum berbicara lagi, belum disebut, belum dikeluarkan perkataan lagi, belum lagi. Baru tengok dia saja, kita dah tergamam, mengeluarkan air mata, sedih, sebab malu, macam-macam terasa. Sebab kita sebagai umat dia, banyak benda yang kita tak boleh ikut dia, dan apa yang dilarang banyak sangat kita buat. Begitu. Sehingga kan begitu keadaan dia bila seseorang itu bertemu dengan sekujur tubuh batang tubuh Nabi Muhammad SAW yang begitu sangat mulia ini. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tengok dalam perjuangan Nabi, kita dalam bulan Muharram lagi kan, perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang begitu dahsyat. Dan bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka ini menginfakkan harta benda mereka, berkorban, berhijrah. Hijrah itu meninggalkan
tanah air mereka, harta mereka, binatang ternakan mereka, ahli keluarga mereka yang masih belum masuk Islam dan sebagainya. Belum lagi mereka sanggup tinggalkan segala kelebihan itu kerana Allah Ta'ala. Berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Oh, bukan senang. Kita nampak macam senang lah boleh pergi. Tuan-tuan biasa pernah pergi Mekah, tahu kan? Berapa jarak daripada Mekah ke Madinah? Masya Allah, tabarakallah. 400 lebih kilometer, lebih kurang. Berjalan kaki dalam keadaan melalui gunung ganang yang begitu tinggi, begitu luas, yang begitu tinggi. Bukit Bukau, kalau Bukit Bukau dekat Malaysia ni okey, alhamdulillah, okey lagi kan. Kalau kita pergi hiking, kita pergi merantas desa ke, masuk hutan ke, ada aktiviti, itu okey. Sebab apa? Pokok-pokok yang redup kan, boleh lepak dengan air, dengan ada sungai, dengan memang kita alhamdulillah lebih lagi daripada mereka. Nikmat kita sebenarnya. Kita pergi kat sana tak ada apa, batu semata, batu keras-keras itu besar-besar. Bukit Bukau. Kita pergi tengok bagaimana Nabi SAW tengok pergi naik ke Gua Hira. Kita tengok gambar sebelum kita pergi, tengok gambar. Oh macam ni Gua Hira, oh macam ni. Kita dah bayang tak tinggi mana. Sekali kita tengok, ya Allah tinggi ni Gua Hira. Begitu yang pengorbanan sahabat-sahabat Nabi SAW, antaranya Asma binti Abu Bakar, yang menjaga rahsia-rahsia Nabi SAW. Apabila Nabi berhijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, dia duduk menyorok di dalam Gua Thur. Asma binti Abu Bakar ni berulang-alik menghantar makanan dengan penuh strategi, menjaga waktu-waktu tu dalam keadaan apa? Perjalanan dia ke Gua Thur daripada Mekah berapa kilometer agak? Dia sebutkan 5 km. Dekat ke jauh 5 km? Jauh. Kita nak jalan 500 meter pun rasa-rasa tak larat. Tapi ini pengorbanan-pengorbanan yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat mereka ini, yang mereka mengikut Nabi SAW, yang menyampaikan kepada mereka, menunjukkan akhlak mereka, perjuangan mereka, dan mereka sanggup menginfakkan harta mereka, diri mereka di dalam perjuangan Islam. Sahabat-sahabat Nabi SAW yang kaya-kaya, antaranya Sayyidina Uthman, Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab, Abdurrahman bin Affan, Abdurrahman bin Aus, Abdurrahman bin Auf, minta maaf, bukan Aus, Auf. Mereka meninggalkan harta mereka, habis harta. Harta mereka habis dengan sebab apa dia? Dengan mereka menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah Ta'ala dalam tragedi ataupun dalam kisah perjalanan mereka daripada Makkah ke Madinah. Habis, tuan-tuan. Kalau kita nak compare antara iman kita dengan para sahabat, memang tak adalah. Kita infak juga harta kita, tapi tak pernahlah kita infak sampai habis harta. Betul tak? Kita infak harta juga tadi tak adalah sampai setengah daripada harta kita habis, tak ada. Ada tak ada orang, saya Ustaz, duit saya ada 1 juta, 500,000 habis dah. Saya infak tu 500 je tinggal. Tak ada. Atau kita kata suku daripadanya, saya dah infakkan harta saya, suku daripada harta saya, tak ada sampai ke tahap itu. Mungkin ada 1%, 2%, 10% daripada harta benda kita infak, itu yang kita mampu. Tetapi ini sahabat-sahabat Nabi SAW, dan kesusahan mereka sampai ke tahap itu, sampai yang tak ada apa-apa. Abdurrahman bin Auf sampai tak ada apa-apa, sampai ke Madinah, orang kenal dia ni, orang kaya, tapi tengok dia sedih, orang tengok, sebab tak ada apa-apa bagi dia, habis dah dia infakkan di dalam perjuangan harta benda mereka. Dan hasil usaha mereka, perjuangan mereka, berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan akidah mereka, untuk mempertahankan akidah mereka, untuk mengumpulkan kekuatan dan mendirikan negara Islam di Madinah tadi. Hari ini dengan usaha-usaha mereka berhijrah tu, sampailah kepada kita. Islam itu tersebar sehingga sampai kepada kita hari ini di negara yang tercinta ini, negara Malaysia ini. Alhamdulillah. Hari ini kita dapat bersama-sama beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang telah sampai kepada kita atas perjuangan-perjuangan infak-infaknya mereka zaman dahulu, sahabat-sahabat itu, sampai kepada kita pada hari ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah kurniakan kepada Al-Quran Al-Karim dengan satu mukjizat yang berkekalan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Kan itu dia matlamat Allah Taala utuskan para rasul. Maka di antara umat itu ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Ada ayat ini sebagai suatu pengiktibaran kepada kita melihat keadaan yang berlaku daripada zaman terdahulu sehinggalah zaman kita pada hari ini. Kan? Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah SWT, maka kita perlulah menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa berhijrah. Kita masih lagi mud bulan Muharram. Kita masuk tahun 1444 Hijrah, tahun baru. Kita mesti kena ada hijrah, kena tanamkan azam dengan bersungguh-sungguh. Apa dia hijrah? La hijrah ba'dal fathi. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tak ada lagi dah macam dulu. Tetapi apa yang disebutkan hijrah zaman sekarang, apa yang berlaku selepas daripada hijrah yang berlaku yang zaman terdahulu daripada Mekah ke Madinah, ialah al-muhajir man hajara su wal mujahid man jahadal hawa. Orang yang berhijrah itu berhijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Dan orang yang berjihad itu ialah berjihad melawan hawa nafsu. Itu dia kena ingat. Itulah hijrah kita pada hari ini. Dan apa sahaja keburukan, kelemahan kita, kesilapan kita, maka kita berhijrah daripada kesilapan, kelemahan tadi kepada kebaikan, kesempurnaan, kesungguhan, kebaikan dan sebagainya. Sebab tu syarat untuk kita menjadi orang yang berhijrah, yang mesti dilalui oleh seseorang itu dengan istiqamah sehinggalah dia mendapat taufik dan hidayah dan tetap iman di dalam hatinya dan baik akhlaknya selepas daripada kesungguhan yang dia ikut syarat-syarat ini. Ada 4 perkara. Yang pertamanya, orang yang nak berhijrah di jalan Allah Ta'ala itu ialah mestilah dia berhijrah kerana Allah Ta'ala, bukan dia berhijrah kerana manusia. Kenapa berhijrah? Aku kena hijrah sebab bini aku garang sangat. Hijrah lah kan? Tak ubah, dia marah gitu. No. Kenapa hijrah? Sebab tok laki suruh. Kang kalau tak hijrah, kang tak berubah, garang dia tak baginya duit. Kan? Betul, tak suka tu. Hijrah apa? Hijrah sebab anak. Hijrah sebab dengan kawan-kawan. Hijrah disebabkan apa nama? Allah Masmat. Hijrah disebabkan kawan sekerja. Hijrah sebab bos. Hijrah sebab apa nama? Jiran, tetangga dan sebagainya. Mana hijrah-hijrah ni boleh dijadikan sebagai motivasi untuk kita, asbab, tetapi bukanlah keutamaan kita. Niat itu bukanlah untuk mereka, tetapi niat kerana Allah Ta'ala. Itu hanya sebagai sampingan-sampingan kita untuk bermotivasi untuk kita melakukan hijrah kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Bila orang berhijrah kerana Allah Ta'ala, Allah bantu dia. Sebab dia buat kerana Allah Ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan niat itu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kan Allah perintahkan kepada kita untuk kita buat sesuatu perkara itu ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan kerana manusia. Sebab itu kita tengok ada manusia dia nak berhijrah, tapi dia buat hijrah kerana selain daripada Allah Ta'ala, maka hijrah sekejap saja. Dia berubah tu sekejap saja. Lepas tu dia akan kembali balik melakukan perbuatan maksiat. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila seseorang itu nak berhijrah, mesti dia ada bersama dengan orang-orang yang memeliharanya, menjaga dia. Contohnya seperti mana seorang yang berhijrah, dia mestilah berada bersama dengan para asatizah, ustaz-ustaz, para alim ulama, golongan orang-orang kawan-kawan yang cerdik pandai, yang soleh, yang memantau dia, guide dia. Kan bila dia buat salah, ada yang menegur, menasihati. Dia pula kalau dia nak buat satu perkara, dia akan tanya, rujuk dulu. Kan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dia akan tanya dulu. Macam mana ya? Saya nak buat macam ni, boleh ke tidak? Apa hukumnya, haram ke tidak ya? Kalau saya buat macam ni, nampak buruk ke elok? Dia akan tanya. Dia akan sentiasa bersama dengan orang-orang yang akan mendidik dia, murabbi dia, kan, akan jaga dia dan sebagainya. Sebab itulah kalau tidak dengan sebab murabbi kita, maka kita tidak akan mengenali Tuhan kita, kan.
kalau bukan sebab dengan ulama-ulama kita yang memimpin kita, yang mengajar kita, mendidik kita, kita tak kenal Tuhan kita. Siapakah Tuhan kita? Kan kita menjadi orang yang lalai dan sebagainya. Maka ada orang yang sentiasa memantau, jaga dia. Yang ketiganya ialah kita mestilah bagi orang yang berhijrah, mestilah duduk pada environment ataupun dikatakan bi'ah solehah, suasana yang baik-baik. Suasana yang baik-baik. Dia tidak boleh dia duduk pada suasana yang sama seperti dulu. Contohnya kalau kita ni, minta maaf sebut, saya pun sama juga, pernah juga, kalau kita nak berhenti merokok contoh, kita berhenti dah sebulan, 2 bulan, berhenti dah ni. Tapi kalau kita lepak sekali dengan orang, lepak balik, duduk mengetih dengan kopi, kita duduk sembang-sembang, tak boleh sembang kan, pak dia bawa keluar, pap gudang garam, yang ni pula kawan, pap Dunhill, pap rokok daun, yang ni pap Surya. Tu rokok lama-lama semua tu. Kan sekarang orang tak besar, orang rokok John je sekarang. Kan murah. Dulu Marlboro, Salim, Peter Stuyvesant, Ken, macam-macam Ustaz tahu lah. Perilih. Kan? Perilih lagi apa lagi? Macam-macam dulu. Murah, zaman murah tu 27, 37, 47 kan, 20. Kan? Dunhill 7 pun ada. Kan tu zaman-zaman saya dulu lah, zaman-zaman akhir-akhir tu. Kan? Tapi alhamdulillah lah, dah bertaubat lah. Alhamdulillah, cuba usaha untuk berhenti, alhamdulillah berhenti. Dan usaha-usaha yang memang payah lah sebenarnya, susah nak berhenti tu, tapi alhamdulillah boleh berhenti juga. Adalah usaha-usaha dia. Baik tuan-tuan, berarti Allah SWT, maknanya kalau kita duduk dalam environment tu, maka kita akan kembali balik. Sebab tu pepatah Arab mengatakan, kalau kita duduk bersama dengan orang yang kimpal besi, buat besi tu kan, orang welding apa semua tu kan, canai kan, duduk dengan dia dekat-dekat, kena juga percikan api tu, kena percikan api, terbocor baju kita. Tapi kalau duduk dengan orang jual minyak wangi, maka kita duduk dengan dia saja, keluar je, orang kata wanginya kau, mana pergi kedai minyak wangi, kan bau wangi tu. Kebaikan itu akan dapat dan sebagainya. Sebab tu agama seseorang itu dilihat kepada siapakah dia bersahabat. Dia duduk dengan siapa environment. Dia kena duduk environment yang baik-baik, orang yang baik-baik. Dia kena keluar. Kalau kawan-kawan biasanya kalau macam ni, orang akan kata, kau tak tunjuk baik lah, kau tak nak kata orang kau nak tunjuk kau bagus. Tak, bukan masalah itu. Masalah kita mesti berhijrah. Kalau kita duduk dengan mereka, tak kuat iman kita dan sebagainya, kita akan kembali balik, maka memang sukar untuk berhijrah. Sebab tu kalau kita tengok artis kan, artis kalau dia nak berhijrah, kalau dia tak keluar daripada dunia artis tu, sukar untuk dia nak berubah. Dia akan jadi balik. Kan baru ni kita kenalkan seorang artis tu, dia dah mula berjinak-jinak dalam dunia dakwah dan sebagainya kan. Tapi kita melihat selepas pada tu dia masih berlakon lagi, pegang perempuan lagi, dukung perempuan lagi, isterinya masih lagi memakai pakaian yang seksi, majlis-majlis yang diharamkan kan, duduk dalam majlis-majlis yang tak baik dan sebagainya. Jadi perkara itu berlaku. Maka sukar untuk dia berhijrah apabila dia tak duduk dalam suasana baik, orang baik, kawan-kawan yang baik-baik, kawan-kawan yang mendorong suasana dalam masjid, surau, majlis ilmu, program-program yang bermanfaat dan sebagainya. Kalau nak berhibur pun jaga syariat, kawan-kawan yang jaga syariat. Kita bukan tak boleh berhibur. Ni bila ada orang yang sempitkan pemahaman pemikiran dia, bila kata Islam ni tak boleh, kena duduk mengaji surau, duduk ni bertalaki, duduk semayang, zikir kan, sedekah. Dan bukan itu. Kita nak berhibur tak ada masalah, boleh berhibur kan. Nak karaoke boleh, tak ada masalah. Pilih lagu Bila Israel datang memanggil, tu dia lagu. Bukan tak boleh, bukan lagu tu je, boleh lagu lain boleh kan. Ini lagu Tiara Menggambit, lagu Tiara, lagu lama tu tahun 90-an kan. Duk nyanyi lagu Tiara, duk puja lagu perempuan kan. Sekarang lagi lagu Denyut Hatiku, ni tuan-tuan penyanyi juga lagu tu kan. Tu lagu viral, Casablanca Street Fighter. Tuan-tuan mati Allah SWT kan. Jadi tak ada masalah. Environment tu kena jaga, suasana tu jaga. Dia kena keluar daripada suasana yang macam tu kan. Kalau boleh kuat seperti mana artis-artis, ada sebagian artis yang memang dia kuat dan dia letak syarat, okey,
Saya nak berlakon tapi saya tak nak pegang, saya tak nak berlakon duduk atas katil kan, tidur apa semua, tu saya tak nak. Saya ada ni. Saya punya maknanya saya ada syarat-syarat saya kalau saya nak ambil saya berlakon. Tak apa. Kan? Adalah beberapa artis yang kita kenal. Antaranya pelakon yang lama. Itu Sarimah. Kan? Sarimah kan? Datuk Sarimah kan. Zaman Piramid lah. Betul Sarimah kan namanya? Kan? Yang comel lawas sikit dulu lah. Kan, yang tuan-tuan kenal kan. Dia berlakon juga kadang-kadang dulu. Tapi berlakon dia penuh dengan kita nampak kan, dengan jaga auratnya kan, tak bersentuhan dia kan, dia tak ada berlebihan, dia jaga syariat dia. Dia menghormati, itu tak masalah. Tapi sukar untuk seseorang itu dia nak mengawal diri dia, nak mendindingi diri dia daripada perbuatan yang dia pernah buat dulu. Sukar bila dia kena keluar. Cari kawan yang lain yang membimbing dia. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, mestilah banyakkan berdoa kepada Allah. Bila banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berdoa kepada Allah Taala itu menunjukkan dia dekat dengan Allah Taala, hampir dengan Allah Taala. Setiap perkara semua nak buat. Ulama-ulama dulu benda-benda yang kecil-kecil, nak beli gula, nak beli garam, nak keluar rumah, nak buat apa saja, semua berdoa kepada Allah Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku lepas nak pergi pasar, ya Allah, nak beli macam-macam, mudahkan urusanku. Doa kepada Allah. Kita katakan, benda tu biasa je. Kita duit ada, kita boleh beli. Tetapi ulama-ulama yang dekat dengan Allah, itu pun dia berdoa kepada Allah Ta'ala untuk dimudahkan urusan dia. Sampai mana ke tahap itu sekali. Benda-benda kecil, ya Allah, tayar kereta aku pecah, ya Allah, bagi mudahkan urusanku untuk aku membeli kereta. Itu sekali. Semua perkara minta kepada Allah, Allah mudahkan urusan kita. Sebab antaranya tanda-tanda orang yang banyak berdoa kepada Allah Ta'ala ialah mereka-mereka yang hampir dengan Allah Ta'ala. Kan, kita nak buat apa-apa doa, keluar rumah doa, nak buat apa bismillah, nak buat apa bismillah, itu maknanya kita sentiasa hati kita dengan Allah Ta'ala itu ada hubungan link dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala akan bantu kita dengan niat kita kerana Allah Ta'ala, dengan usaha kita duduk dengan orang yang baik, para guru, para alim ulama, kemudian dengan environment yang baik dan sebagainya, kita berdoa, Allah bantu kita, Allah akan berikan kepada kita hidayah dan keimanan yang tetap, insya-Allah, biiznillah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan-golongan orang-orang yang berhijrah dan ditetapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala merahmati kehidupan kita dan istiqamah dalam kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya minta ampun, minta maaf salah silap dalam berkongsi dalam kuliah pada pagi ini. Mungkin ada kesilapan, kelemahan daripada pihak saya minta ampun, minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kifar dan wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.